Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za, tuan-tuan dan puan boleh dengar suara saya insya-Allah. Nota nampak? Alhamdulillah jelas. Jelas. Okey, lagi untuk yang lain. Jelas tak? Ada tak yang belum jelas suara saya? Jelas Okey. Ustaz. Alhamdulillah. Okey, nota nampak saya paparkan di skrin Zoom. Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Nampak saya ke nampak nota? Nampak nota kan? Dua-dua. Dua-dua Okey. nampak Ustaz. Okey, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, rahimani wa rahimukumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini, apa yang kita rancangkan untuk kita bersama-sama berada dalam tadabbur suratul Al-Alaq, yang mana minggu ini merupakan siri yang keempat ataupun pertemuan yang keempat. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, dengan hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan kita untuk sama-sama kita mendengar, kita memahami, dan yang paling penting adalah apakah pengajaran dan apakah tindakan yang kita nak ambil setelah kita memahami 19 ayat yang terkandung di dalam surah Al-Alaq. Semoga surah Al-Alaq ini dapat mengingatkan diri kita semua, menyedarkan diri kita semua bahawasanya kita hidup di muka bumi ini adalah kurniaan dari Allah yang besar. Apa yang kita dapat pada hari ini, hasil daripada ilmu yang kita miliki, ia juga adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga surah Al-Alaq ini dapat menguatkan lagi, dapat memberikan kita kekuatan, dapat memberikan kita hakikat sebenar-benarnya tentang kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita datang dari Dia dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung pada petang ini siri yang keempat, keterangan dan tafsiran ayat yang ke-10. Ini bermakna kita masih lagi berbaki 9 ayat, bermula ayat 10 sampailah kepada ayat nombor 19. InsyaAllah kita cuba untuk petang ini menghabiskan semua ayat, tapi kita cuba sebab saya pun tidak boleh nak memberikan kata putus, bergantung kepada bagaimanakah penerangan yang saya akan lakukan pada petang ini. Sebab kadang-kadang penerangan tu tiba-tiba kita nak terang, Allah beri kita ilmu nak terang lebih lanjut. Kadang-kadang kita rancang pendek, Allah Ta'ala berikan kita banyak ilham, banyak idea. Itu dipanggil ilmu pemberian Allah. Siapa yang pernah mengajar, kan, siapa pernah terjun dalam bidang pendidikan, dia akan tahu. Walaupun dia ke atas rancangan mengajar, guru-guru ni dia kena rancang dulu dia nak mengajar apa. Walaupun dia rancang, tetapi kadang-kadang dalam kelas tu banyak benda yang dia nak cakap, yang dia tak pernah terfikir. Yang dia tak pernah terfikir itulah kadang-kadang ilmu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ayat ke-10. Sebelum tu, paling penting saya ingatkan, okey, saya telah membuat 2 edaran nota. Nota tu masih panas lagi sebab kurang daripada setengah jam kan dapat nota tadi. Okey, nota tu pertama saya ada edarkan nota
bermula ayat 11 sehingga ayat nombor tak silap saya ayat 11 sampai ayat nombor 19. Saya ada edarkan nota sekejap. Saya tengok pada ayat dia. Ya. Bermula ayat nombor 11. Okey, bermula ayat nombor 11 sehinggalah kepada ayat nombor 19. Okey, itu sambungan nota. Lepas tu saya ada edarkan nota penuh. Nota penuh tu iaitu nota gabungan daripada siri yang pertama sehinggalah ayat yang terakhir, ayat 19. Jadi kalau nak dapatkan nota tu bagaimana? Okey, di dalam chat di Zoom saya telah letakkan link Google Drive tu, tajuknya Nota 22 Surah Lazim. Tekan je dekat situ, nanti nampaklah ada nota-nota kelas-kelas yang lalu, termasuklah nota Surah Al-Alaq. Begitu juga rakan-rakan di FB, tuan-tuan yang menonton, yang mendengar secara langsung, di bahagian komen FB saya telah letakkan link Google Drive tersebut. Okey, tekan dekat situ dan ambil. Moga-moga memudahkan kita mempelajari kelas-kelas tadabbur ini setiap pertemuan kita, kerana kalau kita ada nota, mudah untuk kita mudah banyak memberi kemudahan kepada kita. Semua itu sebenarnya adalah kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan kalau tuan-tuan nak rujuk di dalam Al-Quranul Karim, kalau buka Quran terjemahan ke pun lagi baik. Kerana tuan-tuan boleh buat contingan di situ supaya Quran yang kita baca ni nampak kita manfaatkan dia untuk kita belajar. Bukan sekadar nak baca saja, tetapi untuk kita belajar. Jadi siapa ada mushaf, dia boleh buka pada muka surat 597 sehinggalah muka surat 598, Suratul Al-Alaq. Baik, saya teruskan dengan ayat ke-10. Okey, ayat yang ke-10 ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang manusia yang telah dilarang. Surah Al-Alaq ni kita dah belajar pada ayat nombor 9. Okey, kalau kita ingat pada ayat nombor 9, okey, ayat nombor 9 sehingga ayat nombor 19 berkaitan tentang dua manusia. Manusia yang pertama adalah manusia yang melarang, dan manusia yang kedua adalah manusia yang dilarang. Maka ayat 9 ia berkaitan dengan manusia yang melarang. Manusia yang melarang ini dia telah melarang orang lain. Maka yang melarang orang lain tu siapa? Jawapannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilarang itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang tu siapa? Yang melarang itu adalah Abu Jahal. Nama Abu Jahal kita tak temui disebut dalam surah Al-Alaq. Tetapi kita hanya diberitahu oleh Allah tentang perangai dia apa sikap dia, apa yang dia buat. Tapi macam mana kita boleh tahu itu adalah Abu Jahal? Kita telah membaca hadis-hadis dari Nabi pada minggu lepas. Iaitu kita membaca hadis riwayat Muslim menyebutkan memang ayat 9 sampai 19 ini yang melarang, yang Allah bagi amaran adalah merujuk terus kepada Abu Jahal. So nama Abu Jahal ni disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat nombor 9 Allah Taala bertanya. Allah Taala menggunakan kaedah bertanya dalam bentuk Allah minta pandangan. Allah minta pendapat. Allah bertanya kepada Rasul, ayat ni juga disampaikan kepada orang yang ditanya itu juga merujuk kepada Abu Jahal secara umum. Jadi Allah tanya, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang melarang? Bagaimana pendapat kamu tu membawa makna beritahu kepada aku tentang orang yang melarang. Okey. Kemudian Allah Ta'ala menyebut pada ayat nombor 10,
Allah menyebut tentang siapa yang dilarang tu. Orang yang melarang pada ayat 9 tu, dia melarang siapa dan melarang daripada buat apa. Ayat 10 menerangkan. Yang dilarang itu, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang dilarang tu Allah kata, siapa dia? Adalah abdan idza shalla. Abdan, dia adalah gelaran yang disebut abdan adalah seorang hamba. Hamba tu dia buat apa? Idza, apabila solat, dia mengerjakan solat. Jadi ayat 10 ni Allah memberi jawapan. Yang dilarang adalah seorang hamba. Hamba ni dia buat apa? Sehingga kan dia perlu dilarang. Rupa-rupanya hamba ni, dia bukanlah buat benda yang jahat, tetapi dia mengerjakan solat. Disebabkan dia mengerjakan solat, hamba ini dia telah dilarang daripada melakukan ibadat solat. Okey. Nanti kita sambung ayat 11 dan berikutnya kita akan lihat lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perbandingan. Allah membuat perbandingan tentang watak orang yang melarang dan watak orang yang dilarang untuk solat. Jadi perbandingan tu fungsinya untuk membangkang. Kenapa nak melarang dia solat? Lepas tu engkau yang melarang orang solat tu pula perangainya sebegini dan sebegini. InsyaAllah nanti kita akan terangkan. Okey, ayat 10 ni, yang menarik ayat 10 ni, kita dapat jawapan, oh yang dilarang tu dilarang solat rupa-rupanya. Kan? Jadi patut tak kalau kita sendiri melarang orang lain untuk solat? Jawapannya memanglah tak patut. Okey. Ayat 10 ni yang kita nak ambil penekanan pada perkataan abadan, iaitu seorang hamba. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut nama Nabi SAW? Kenapa tak sebut Muhammad ke? Kenapa tidak sebut Rasul apabila dia solat ke? Kenapa Allah menyebut dengan gelaran hamba? Ini kalau kita perhalusi, kan? Kalau kita lihat para ulama menyebutkan bahawa Rasulullah SAW dikiaskan dengan hamba adalah kerana ingin mengagungkan kedudukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni mengemukakan dalam bentuk pertanyaan, sebenarnya Allah Taala nak mempertahankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan ibadat salat. Cara Allah nak mempertahankan ni, kan, cara dia nak menunjukkan tak patut larang orang nak solat ni bukan sekadar tak patut larang orang yang solat tu, tetapi yang kerjakan solat tu bukan calang-calang orang. Bukan kaling-kaling, apa kata? Kan? Bukan orang yang biasa-biasa yang kau nak larang dia solat. Okey, melarang solat tu memang dah tak patut dah. Betul tak? Kan? Sebab siapa-siapa pun nak solat, tak boleh larang dia nak solat. Tetapi isunya bukan sekadar pada perbuatan solat tu, tetapi orang yang kau larang tu bukan orang biasa tu. Bukan orang biasa itulah Allah Ta'ala memanggil dengan gelaran abadan. Hamba. Hamba ni, saya kata suara. Okey. Tuan-tuan nampak tak? Maksudnya, saya buat lagi sekejap. Okey, kejap. Saya minta tuan-tuan jaga audio tuan-tuan perempuan ya. Dari siapa bukan suara ni? Ke saya? Kejap, saya tengok tak ada. Okey, saya nak kena sekejap. Saya minta maaf ya. Okey, tuan-tuan perempuan. Tak apa tuan-puan, saya faham. Okay, don't worry. Saya nak kena unmute kan dulu. Okey.
Saya sambung semula ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa Allah panggil dekat sini perkataan hamba? Nak menunjukkan bahawasanya orang yang dilarang solat tu bukanlah orang biasa-biasa. Sehingga kan Allah menggelar dia hamba. Kenapa hamba ni kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai hamba? Kita dah sebut tadi. Okey. Maksudnya begini. Okey. Kalau kita belajar tentang perkataan hamba kan? Hamba ni abdun. Perkataan abdun itu hamba. Sebab tu kalau namanya Abdullah, hamba kepada Allah. Okey, kenapa dengan hamba tu? Baik. Mungkin kita tak perasan penggunaan perkataan hamba ni. Kita ingat hamba tu macam semua manusia hamba. Ya. Abu Jahal tu pun dia hamba Allah juga. Nabi Muhammad SAW pun hamba je. Maksud dia, semua manusia yang Allah cipta, semua dipanggil hamba. Tetapi, ada satu lagi tingkatan hamba. Sebab tu kalau kita tengok di dalam nota tu, okay, seperti mana yang saya paparkan, okay, dalam tafsir As-Sa'di, namanya Taisir Al-Karimur Rahman, Al-Imam As-Sa'di, beliau telah menjelaskan, okey, hamba ni sebenarnya dia ada dua kategori. Kategori hamba yang pertama adalah hamba dari sudut penciptaan. Penciptaan ni maksud dia, semua manusia yang Allah cipta, dia memegang gelaran abdun, hamba. Dia kafir ke, dia muslim ke, dia baik ke, dia jahat ke, semua memegang gelaran hamba. Sebab apa? Sebab semua itu diciptakan oleh Allah. Itu dipanggil hamba pada penciptaan. Tetapi ada satu lagi tingkatan, dia panggil hamba juga. Tapi hamba dari sudut apa? Hamba dari sudut pengibadahan. Maknanya, hamba yang sebenar-benar hamba. Maksudnya, ada manusia ni, dia menghambarkan diri dia semua untuk Allah. Hidup dia untuk Allah, wang ringgit dia untuk Allah, tenaga dia untuk Allah, masanya untuk Allah. Kehidupan dia ni, dia beri semua untuk Allah. Dia hidup kat muka bumi ni, dia buat semua untuk Allah. Semua untuk Allah suka. Dia cari redha Allah. Dia nak cari rahmat Allah. Dalam hidup dia ni, dia buat semua untuk Allah. Siapa manusia yang dia buat semua untuk Allah? Dia, solat dia, kehidupan dia, mati dia, harta dia, semua dia buat untuk Allah Ta'ala, dia itu dipanggil hamba pada pengibadahan. Yang hamba pada pengibadahan inilah yang tidak semua manusia itu dia layak memegang title hamba pada pengibadahan. Jadi yang Allah maksudkan pada ayat 10 ni, Allah memanggil abdan, hamba dekat sini adalah hamba kategori yang kedua, iaitu Nabi Muhammad SAW ni, dia bukan sekadar hamba kerana Allah menciptakan dia, tetapi Nabi Muhammad SAW ini, dia telah membuktikan dia adalah betul-betul hamba abdi kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah suruh, semua Nabi buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, Nabi buat semua. Apa yang Allah tidak wajibkan Nabi buat, Nabi tetap nak buat. Itu kita tahu kan? Contohnya macam Nabi solat malam, qiyamul lail, kan? Mungkin bagi kita sunat, tapi kita rasa solat tu Allah suka, kan? Jadi kita menghambakan diri kita kepada Allah. Jadi perkataan hamba di sini. So harap tuan-tuan jelas dengan penerangan saya tentang perkataan hamba dekat sini, kan? Maksud dia kan, kalau siapa yang faham dekat sini, maknanya memang tak patutlah Abu Jahal ni. Dia melarang orang solat, memanglah solat tu sendiri dah memang tak patut. Dia larang, tetapi yang dilarang tu bukan orang yang biasa-biasa, tapi orang yang mendapat gelaran abdun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, saya
saya jelaskan lagi pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tengok contoh ayat, macam mana dikatakan hamba, semua manusia memegang gelaran hamba. Kita boleh rujuk dalam surah Maryam ayat nombor 93. Ayat surah Maryam 93, kita akan jumpa di hujung tu perkataan abda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Nampak tak perkataan abda? Allah mengatakan tidak ada sesiapa pun di langit atau dia di bumi. Maksudnya siapa-siapa yang dekat langit. Macam seperti para malaikat. Kan? Kata Allah, tak ada siapa-siapa pun yang memang dia berada di langit ataupun yang berada di bumi, melainkan mereka ini semua nanti akan datang kepada Allah yang Maha Ar-Rahman, memegang gelaran hamba. Hamba dekat sini dia campur. Hamba baik ke, hamba tak baik ke, semua itu dia panggil hamba. Apabila di hari akhirat nanti kita akan kembali kepada Allah memegang gelaran hamba. Walaupun dekat dunia ni kita ada pangkat sebelum nama kita. Mungkin kita digelar haji, kita digelar hajah, kita digelar apa? Datuk, kita digelar datin, kita digelar yang berhormat, kita digelar tun, kita digelar tan, kita digelar tin. Tak ada tin kan? Kan? Gelaran-gelaran itu hanya dekat dunia saja terpakai. Tetapi apabila kita pergi menemui Allah di hari akhirat, semua orang memegang gelaran status sebagai abda. Ini abda dekat sini adalah abdan dari sudut penciptaan. Semua dia adalah abdan. Tetapi ayat 10 tadi bukan hamba dari sudut penciptaan semata-mata, tetapi hamba, sebenar-benar hamba dari sudut pengibadahan. Jadi kita lihat ada maklumat lanjut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak tempat dalam Quran Allah panggil Nabi Muhammad ini dengan gelaran hamba, hamba. Bukan sekadar pada ayat 10 tadi, tapi pada ayat-ayat yang lain. Marilah sama-sama kita melihat ayat tersebut. Okay, kalau kita tengok dalam surah Al-Isra, ayat nombor 1. Allah Ta'ala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tengok, Allah tidak memanggil rasulnya, tetapi Allah memanggil hambanya. Kenapa? Yang pertama dalam surah Al-Isra, untuk menunjukkan kepada kita semua, Nabi ini dia dengan Allah, walaupun tengok perjalanan tu sangat ajaib kan. Boleh berjalan dalam tempoh 1 malam pergi daripada Mekah nak pergi ke Palestin, Masjid Al-Aqsa 1 malam. Kan hebatnya Nabi ni. Kita jangan lupa hebatnya Nabi ini adalah tetap makhluk Allah, dia itu adalah hamba. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak memuliakan Nabi dengan Allah memanggil dia hamba untuk menunjukkan orang yang Allah perjalankan itu bukan sebarang orang. Dia adalah seorang manusia yang telah membuktikan hidup dia adalah semata-mata hamba abdi kepada Allah. So Allah panggil dia hamba. Lepas tu kalau kita tengok dalam suratul Najmi ayat nombor 10. Okay, dalam suratul Najmi, kita tengok ayat nombor 10, kan dekat dalam nota tu saya perkataan abdi kan. Saya dah warnakan merah perkataan hamba kan, abdihi kat situ. Jumpa ila abdihi. Dalam nota cara nak nampak dia, sebab kalau kita print hitam putih mungkin tak nampak, tapi dalam kalau tengok di nota di skrin tuan-puan tu saya telah letakkan dia warna merah kan. Ini hamba dia. Okey, jadi saja saya nak conteng. Okey, tengok dekat sini. Allah kata apa? Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Maka Allah telah mewahyukan
kepada hamba-Nya, lalu bertambah dekatlah ia. Okay. Kenapa Allah Ta'ala tidak memanggil Rasul-Nya? Kenapa Allah memanggil hamba-Nya? Ini dia panggil panggilan yang sangat mulia. Bagi Nabi SAW, Allah telah mengiktiraf Nabi ni memang benar-benar hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cari inilah sebenarnya dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni sebenarnya, kita nak buktikan apa? Sebenarnya dalam hidup kita bukan hanya kita nak membuktikan, kalau dunia saja kita nak membuktikan aku seorang yang successful. Aku seorang yang telah berjaya. Kan, aku telah memiliki sekian. Bukan itu yang kita nak buktikan dalam hidup kita yang sebenar-benarnya. Yang kita nak cari, yang kita nak pulun adalah untuk kita mendapat pangkat sebenar-benar hamba. Kalau di hari akhirat nanti, dia sebenarnya bukan pada akhirat je. Semasa malaikat Munkar Nakir, waktu kita mati pun, kita dah tahu tak, kita dah dapat dah sebenarnya. Kita ni layak tak dipanggil hamba ataupun bagaimana. Jadi biarlah kita ni mati, kita bertemu dengan Allah, kita dapat satu kejayaan, Allah memanggil kita ini adalah hamba dia. Sebab memanggil hamba ni bukan sebarang orang yang dapat. Yang telah dapat Nabi SAW. Kan, kita pun sebenarnya kerja kita adalah menjadi hamba abdi kepada Allah. Konsep kita mudah je nak jadi hamba abdi ni. Kita buat semua yang Allah suka. Hidup kita ni bagilah untuk Allah. Harta ni buat untuk Allah. Nyawa kita buat untuk Allah. Okay, menangkan agama dia kan sebagainya lah. Okay. Jadi dekat sini kita nampak kepentingan menjadi hamba. Saya sebutkan maklumat ni supaya kita nak nampak tentang Abu Jahal ni, dia bukan buat perkara yang biasa-biasa. Tetapi yang dia ganggu, yang dia larang ni adalah hamba yang Allah iktihar dia tu adalah hamba. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala nak memujuk Nabi. Kan, dia dapat pangkat hamba. Kita pun sebenarnya nak jadi hamba yang sebenar-benar hamba. Baik, kita lihat dalam ayat lain. Allah Ta'ala menyebut dalam suratul Jin, ayat nombor 19. Ayat ini Allah memanggil Nabi dengan gelaran hamba dia. Wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri mengerjakan salat kepadanya, mereka para jin itu berasak-asak mengerumuninya. Sebab tu dalam surah Jin. Maknanya para jin ni dia nak dengar apa Nabi baca. Tapi ketika Allah sebut ayat 19 ni, Allah tidak menyebut ketika Rasulnya, pesuruhnya, tetapi Allah Ta'ala menyebut dengan gelaran hambanya. Jadi sangat-sangat besar dapat pangkat hamba ni. Inilah yang kita nak cari pada Allah. Kita tak nak kita digelar hamba kepada dunia. Kita tak nak. Kita tak nak kita dipanggil hamba kepada dinar. Hamba kepada harta, tak nak. Kita tak nak jadi hamba kepada harta. Kita tak nak jadi hamba kepada dunia. Tetapi kita nak jadi hamba kepada Allah. Kita nak cari hamba Allah, Abdullah. Sebab tu kalau kita belajar tentang nama kan, kalau nak cari nama anak, nama yang paling terbaik sekali adalah nama Abdullah. Sebab tu kalau nak cari nama, letak je nama Abdullah. Nama yang paling terbaik dalam banyak-banyak nama. Ranking. Sebab apa? Sebab perkataan hamba kepada Allah. Okey. Selain daripada Nabi SAW, saya tunjukkan juga pada tuan perempuan tentang para nabi-nabi yang lain pun sebenarnya mereka juga dapat gelaran hamba. Kita tengok contoh dalam Quran. Okey, kalau kita tengok dalam surah Sad, ayat 17, Allah memanggil Nabi Daud ni sebagai hamba. Nabi Daud alaihi salam. Tengok Allah kata apa? Isbir ala ma yaqulun. Okey, bersabarlah, maksudnya Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW supaya Nabi belajar bersabar seperti apa? Allah kata bersabar wahai Muhammad
terhadap apa yang mereka nak cakap dekat kau. Mereka nak cakap kau pada apa Muhammad. Mereka nak kata engkau apa, kau gila ke, engkau ahli sihir ke, kau sabar ya Muhammad, engkau sabar ya. Jadi cara nak sabar ini juga Allah Ta'ala kata wadhkur, ingatlah. Allah kata abdana Dawud. Allah kata hamba kami Dawud. Tengok Allah panggil Nabi Allah Daud ni, Allah gelaran apa? Hamba kami Daud. Maknanya Nabi Allah Daud alaihi salam juga Allah Ta'ala mengelarkan dia adalah hamba Allah. Maknanya Nabi Daud telah membuktikan hidup dia tu adalah menjadi hamba kepada Allah. Okay, kita tengok ayat lain. Tengok dalam surah Sad ayat 30. Allah memanggil anak Nabi Allah Daud iaitu Sulaiman. Allah kata apa? Wa wahabna li Dawud Sulaiman. Kami telah kurniakan kepada Daud itu Sulaiman. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? Kami telah beri kepada Daud itu anak namanya Sulaiman. Sulaiman ni dia siapa? Ni'mal 'abdu innahu awwab. Dia adalah sebaik-baik hamba dan sangat taat kepada Allah. Ya Allah, anak beranak, Allah istihar dengan gelaran hamba. Termasuklah Nabi Daud dan anaknya Sulaiman. Kalau kita mati mendapat pangkat hamba, ya Allah, kitalah orang yang paling berjaya sekali hidup di dunia, di akhirat, ya Allah. Adakah kita layak mendapat pangkat sebenar-benar hamba? Kita ada peluang, kan? Kita ada lagi peluang tu selagi kita masih hidup. Okay, kita tengok contoh Nabi-Nabi lain. Tengok ya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishaq dengan Nabi Yaqub. Kita boleh jumpa dalam ayat 45, 47, 45 sehingga 47 surah Sad. Allah mengatakan, وَذِكُرْ عِبَادَنَا maksudnya hamba-hamba kami. Ni plural. Bagi seorang hamba, kalau hamba-hamba dia panggil ibadana. Jadi Allah kata, وَذْكُرْ عِبَادَنَا. Ingatlah peristiwa hamba-hamba kami. Siapa hamba-hamba kami Allah panggil ni? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Allah panggil Nabi Ibrahim ni, dia dipanggil hamba, Ishaq dipanggil hamba, Yaqub dipanggil hamba. Jadi hamba dekat sini, dia merangkumi dua-dua tadi itulah. Maksudnya hamba dari sudut dia adalah memang Allah yang ciptakan Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Dalam masa yang sama, mereka ini adalah sebenar-benar hamba dari sudut beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, Allah Ta'ala ada memberikan kita jalan. Nak tak jadi hamba Allah? Jadi hasil daripada kita belajar ayat 10 ni, dekat senarai semak kita, tindakan selepas tadabbur, kita katakan, kita punya tindakan kita lepas kita faham ayat ni, ya Allah, betapa mulianya mendapat panggilan hamba. Allah yang panggil tu. Maknanya kalau Allah yang panggil, Allah Ta'ala tahu kita dah buat apa. Allah Ta'ala tahu hidup kita ni buat apa, Allah panggil kita hamba. Jadi nak tak dapat pangkat hamba ni, boleh lagi dapat. Caranya, ada dalam Al-Quran, Allah menyebut dalam Suratul Furqan. Dalam Suratul Furqan, surah nombor 25 ayat 63, Allah Ta'ala ada menyenaraikan. Kalau nak jadi sebenar-benar hamba, Allah Ta'ala ada sebut. Bermula ayat nombor 63 dalam Suratul Furqan. Dalam ayat 63 Suratul Furqan ni, Allah Ta'ala sebut, mula-mula lagi perkataan, kita akan jumpa perkataan, Allah Ta'ala menggunakan perkataan di sini. Ya, Allah kata apa? Wa ibadur rahman. Jumpa tak perkataan wa ibadur rahman. Ni perkataan wa ibadur rahman. Wa ibadu ar-rahman. Ibadur rahman ni Allah kata apa? Dan hamba-hamba kepada Allah ar-rahman. Maksud di sini, dalam perkataan ibad dekat sini, ibad dekat sini dia merujuk hamba yang benar-benar hamba. Jadi dalam Suratul Furqan,
Allah menyebut hamba yang sebenar-benar hamba kepada Allah Ar-Rahman itu. Allah bagi tahu. Ciri pertama apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini ada dua ciri dekat sini. Ada ciri-ciri dia dekat sini. Okey, cara dia tuan-tuan nanti cari ayat 63 surah Al-Furqan. Okey, dalam nota saya dah senaraikan. Di antara ciri-ciri yang boleh membawa kita menjadi hamba kepada Allah Ar-Rahman. Kenapa saya senaraikan ciri-ciri ini? Kerana kita belajar surah ini, kita nak ambil tindakan. Betul tak? Kita nak ambil tindakan. Jadi tindakan kita adalah saya bermula daripada hari ini, tahun ini, saya akan menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah Ar-Rahman. Inilah azam tahun baru kita. Saya nak jadi hamba yang sebenar-benarnya. Saya nak kena buat apa? Maka jawapan dia ada dalam suratul Furqan. Okey, kalau kita buka suratul Furqan seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, saya minta tuan-tuan salin daripada ayat berapa ke ayat berapa. Okey, kalau saya sebut tadi, dia bermula pada ayat nombor 63. Okey, kalau tuan-tuan salin ya. Okey, ayat nombor 63 sehinggalah ayat nombor 74. Tuan-tuan salin. Nak jadi hamba kepada Allah Ar-Rahman bermula ayat 63 sampai 74 dalam surah Al-Furqan. Okey, 63 sampai ayat nombor 74. Okey, sesiapa yang dia buat, dia ikut seperti mana ayat 63 sampai ayat nombor 74, dia boleh menjadi ibadur Rahman. Dia dapat membuktikan dia adalah sebenar-benar hamba kepada Allah Ar-Rahman. Lepas dia buat, dia memiliki semua sifat-sifat ini, ayat 75 dan ayat 76, Allah menyebut mereka layak masuk ke dalam syurga. Itu surah Furqan. Okey, kita takkan belajar dalam slot ini, kerana kita nak fokus surah Al-Alaq. Tetapi daripada surah Al-Alaq ini, kita dapat satu ilmu tentang perkataan abdan di sini. Selama ni mungkin ada di kalangan kita yang tidak perhatikan pada kenapa Allah panggil dia abdan. Rupa-rupanya dapat title abdan ni bukan hamba yang biasa-biasa, tapi sebenar-benar hamba. Jadi kita belajar Quran ni bukan sekadar nak tahu, oh Nabi Muhammad ni dia baguskan dia, Allah muliakan dia dapat title abdan, bukan sekadar nak tahu, tetapi kita nak jadikan ayat tadi petunjuk kepada diri kita, nak ubah diri kita. So nak ubah diri kita ni, kita kena cari jalan. Macam mana nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala tu? Dalam surah Al-Furqan, Allah memberikan jawapan dia. Bermula ayat 63 sehingga ayat nombor 74. Muka surat 365 sehingga muka surat 366. Okey. Dalam nota tu saya dah senaraikan ciri-ciri dia. Cuma kita tak akan belajar dalam slot tadabbur surah Al-Alaq ini. Saya senaraikan saja ciri-cirinya. Yang pertama, ada sifat merendah diri. Tawaddu'. Kita lemah lembut kita ni seorang yang lemah lembut dan berkata yang baik-baik. Kalau jenis yang suka kecam-kecam orang, yang suka mencarut, yang suka cakap perbuatan keji tu, dia terkeluar daripada ibadah Rahman. Nombor 3, dia mendirikan solat malam. Okey. Nombor 4, ini maklumat ni semua saya ambil daripada ayat 63 sampai 74 suratul Furqan. Yang keempat, dia selalu takut dengan azab Allah. Dia selalu fikir dalam hidup dia ni, macam manalah kalau aku diazab oleh Allah Ta'ala nanti, ya Allah. Dia selalu takut dengan Allah, dengan azab Allah. Sebab tu dia selalu doa pada Allah Azza wa Jalla supaya jauhkanlah aku daripada neraka, ya Allah. Okey, yang kelima, mereka ini orang yang suka menginfakkan harta dia. Sebab bagi dia, Allah bagi aku harta ni sebenarnya untuk aku hidup, tapi masa yang sama, bukan aku nak hidup dekat dunia je, tetapi hidup aku sebenar nanti di hari akhirat. Jadi aku kena infak siap-siap masa dekat dunia ni. Tapi dalam dia berinfak, dia ada adab. Dia adil dalam berinfak. Dia berinfak ni maksud dia tidak infakkan semua harta dia sampai dia sendiri
jadi orang miskin. Dia boros dalam dia infak, tak boleh. Dia kena jadi pertengahan. Dia tidaklah infak, dalam infak sikit je sudah ada banyak lagi duit dia. Dia kena jadi seorang yang adil. Maksudnya, dia tidak jadi seorang yang bakhil, dia juga tidak jadi seorang yang boros. Dia kena jadi orang yang pertengahan dalam menginfakkan harta dia. Tapi dia kata dengan infak. Yang keenam, dia menjauhi syirik kepada Allah. Jangan buat benda-benda yang syirik. Jangan nak ramal-ramal. Seperti mana kita dengar cerita sebelum ni, ada orang meramalkan. Dia baca kitab Tajul Muluk. Yang dia kata, tahun ini akan berlaku banyak benda-benda bala. Itu ramal-ramal macam tu, dia boleh bawa kepada syirik. Jadi, jangan percaya tentang benda-benda ramalan. Tahun, hari, bulan, tidak ada siapa yang tahu. Allah je yang tahu. Dia bawa kebahagiaan ke, dia bawa keburukannya, adalah Allah yang tahu. Jadi jauhi syirik. Siapa yang buat perbuatan syirik, dia tidak akan layak untuk mendapat pangkat ibadur rahman. Yang ketujuh, dia menjaga nyawa orang lain. Dia tidak membunuh orang lain tanpa ada sebab. Yang ke-8, dia tidak berzinar. Yang ke-9, dia tidak menjadi saksi kepada benda-benda yang palsu. Ada orang, dia sanggup menipu demi jawatan, demi pangkat. Sekian-sekianlah dia sanggup tipu. Tak boleh macam ni. Kita kena menjadi saksi yang benar. Sekalipun terhadap adik-beradik kita, ahli keluarga kita. Kalau dia salah, kalau kita menjadi saksi, tetap kita kena kata dia salah. Kalau kita bias, kalau kita menipu, kita tidak layak untuk menjadi ibadur rahman. Kemudian, yang ke-10, kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Ini pun satu lagi. Ramai orang buat. Kan? Banyak. Kadang-kadang benda tu tak ada kepentingan pun. Tak boleh meningkatkan iman dan sebagainya. Tapi kita suka sangat buat benda-benda yang tak bagi manfaat kepada kita. Jadi, hati-hati. Hati-hati. Media sosial ni kadang-kadang banyak bawa kita buang masa. Kadang-kadang tak perlu pun kita tahu. Betul tak? Kita ni kadang-kadang habis banyak masa kepada perkara-perkara yang sebenarnya kita tak patut buat pun. Tak patut tahu pun. Tak patut ambil tahu pun. Tapi semua benda kita nak ambil tahu. Kadang-kadang tak macam kita ni, tak patut pun kita ambil tahu. Tapi semua benda kita nak komen. Semua benda kita nak ambil tahu. Semua benda kita nak masuk campur. Semua benda yang kadang-kadang benda tu termasuk dalam perbuatan yang sia-sia. Jangan buang masa kita. Jangan sakitkan otak kita memikir benda kita tak perlu kita ambil tahu. Jangan kita kecam orang, guna bahasa yang keji. Itu pun termasuk yang tadi tu. Jangan. Najari ibadur rahman, tinggalkan benda yang sia-sia. Yang ke-11, orang yang selalu mendengar, dia menerima peringatan. Yang ke-12, dia berdoa dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dia berdoa tu dengan ada perasaan takut, dengan ada perasaan harap. Antara doa tu, dia berdoa dengan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ada 12 perkara di antara senarai tindakan apa yang kita kena buat untuk memastikan kita juga boleh mendapat gelaran Abdullah, hamba kepada Allah. Okay. Kita teruskan dengan ayat nombor 11. Okay. Ayat 11 ni, dia bermula pada ayat nombor 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi sebenarnya ingin menegur. Sebenarnya Allah Ta'ala nak tegur lagi Abu Jahal ni. Tapi cara Allah tegur ni, tegur yang masih lagi lunak. Tuan faham tak? Allah Ta'ala dalam dia mendidik manusia ni, Allah Ta'ala tidaklah ancam terus dengan neraka layak bagi kau. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang dulu dengan Allah Ta'ala memberikan ruang berfikir. Allah memberikan ruang berfikir. Itu yang Allah Ta'ala tanya soalan tadi tu. Kan? Bagaimana pandangan engkau pada orang yang melarang? Bagaimana pendapat engkau
kalau dia larang tu, dia tu adalah hamba, dia tu mengerjakan solat, kan. Dia sebenarnya, dia panggil kaedah nak suruh mereka fikir, nak suruh Abu Jahal ni fikir. Engkau buat tu betul ke tak betul? Patut tak engkau larang orang solat? Engkau melarang tu, engkau sendiri yang melarang orang solat tu, bagus ke tak bagus? Tengok diri engkau tu sendiri. Tapi ini dipanggil kaedah yang berbentuk lunak lagi. Allah Ta'ala melarang kepada Abu Jahal. Tapi kaedah larangan tu, dia menggunakan kaedah yang berbentuk fikir dulu, fikir, engkau ada otak, kau boleh berfikir, okey, Allah Ta'ala gunakan kaedah lembut lagi. Nanti kita akan tengok Allah masuk kepada kaedah yang keras. Jadi ayat 11, ayat 12, dia sampailah kepada ayat ni. Dia sehingga sampai kepada ayat nombor, dia sehingga sampai kepada ayat nombor 14. Dia masih lagi kaedah dalam bentuk lunak lagi. Allah Ta'ala larang Abu Jahal tadi, tapi dalam bentuk masih lagi bahasa yang lunak. Tapi nanti bermula ayat nombor 15, Allah guna bahasa yang tegas. Okey, nanti kita akan jumpa. Okey, tuan-tuan tulis ya. Okey, ayat 11 ni Allah guna pendekatan yang masih lagi lunak. Okey, Allah Ta'ala bertanya. Ayat nombor 11, Allah Ta'ala mengatakan Ara'aita. Kita jumpa sekali lagi perkataan Ara'aita yang kita dah jumpa sebelum ini pada ayat nombor 9. Okey, Ara'aita maknanya akhbirni. Maksudnya beritahulah kepadaku. Maknanya Allah Ta'ala bertanya pendapat. Sebab tu Ara'aita ni bukan melihat dengan mata ya. Kita tak ada terjemah dia apakah engkau melihat. Tak. Sebenarnya Ara'aita ni adalah pada buah fikiran. Jadi Allah kata, bagaimana pendapat engkau? Okey. In kana 'alal huda. Okey, ayat 11 ni adalah ayat 11 ni Allah Ta'ala bertanya kepada orang yang melarang dan ada kaitan dengan orang yang dilarang. Dia kata, Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapat engkau jika dia tu maksudnya yang dilarang solat itu 'alal huda. Dia berada di atas huda. Huda ni maknanya hidayah, iaitu petunjuk. Okey. Tengok ya, cara Allah Ta'ala nak suruh Abu Jahal berhenti daripada melarang Nabi Muhammad SAW nak solat. Engkau sepatutnya tak boleh larang Muhammad tu solat. Kan? Itu kita dah baca pada ayat tadi. Lepas tu kau tak patut larang dia solat. Pertama kau tak patut larang dia solat. Lepas tu yang solat tu pula bukan orang biasa, dia adalah hamba. Ayat dia masih lagi dalam bentuk masih lemah lembut lagi Allah Ta'ala sebut. Okey, ayat nombor 11 Allah tanya lagi. Apa pendapat engkau? Kan? Yang engkau larang dia tu, yang kau larang dia solat tu, dia tu sebenarnya berada di atas petunjuk. Okey. Dia berada di atas petunjuk. Okey, apa makna dia berada di atas petunjuk? Okey, kita kena tengok tafsiran ayat. Okey, dalam nota tu saya ada bawa dua pentafsiran. Okey, pentafsiran yang pertama, kita lihat apa ulasan Ibnu Kathir. Okey, Ibnu Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim. Ini nama kitab tafsir Ibnu Kathir. Ataupun lebih mudah disebut tafsir Ibnu Kathir. Ibnu Kathir ni adalah pengarang kitab tafsir. Sebab tu kadang-kadang dipanggil dengan nama tafsir Ibnu Kathir, kadang-kadang dipanggil dengan nama tafsir Al-Quranul Azim. Okey, apa ulasan Ibnu Kathir? Okey, apa makna berada di atas petunjuk ni? Kan dia masih lagi umum. Kalau kita faham ayat ni, Nabi Muhammad SAW ni, dia sebenarnya berada di atas hidayah. Berada di atas petunjuk. Apa makna dia? Jadi untuk lebih faham lagi, kita baca tafsiran ayat dia. Okey, Ibnu Kathir rahimahullah, beliau memberikan ulasan. Okey, Ibnu Kathir dia buat ulasan ayat tadi. Maksudnya dia kata, bagaimana pandanganmu, pendapatmu jika orang yang engkau larang itu. Jadi kalau ayat ni dia berbicara kepada Abu Jahal kan. Seolah-olahnya Allah berkata, wahai Abu Jahal, apa pendapat engkau? Cuba kau fikir. Orang yang engkau larang tu, sebenarnya dia berada di atas jalan yang lurus dalam perbuatannya.
dia berada di atas jalan yang lurus dalam perbuatannya. Maknanya Allah, Ibnu Katsir, dia menjelaskan perkataan huda dekat situ di atas petunjuk tu, maknanya Nabi SAW ni dia telah berada pada jalan yang lurus. Okey. Tanda Nabi berada di atas jalan yang lurus, apa yang Nabi buat tu sebenarnya adalah benar. Maksudnya kan Nabi solat. Nabi solat depan Kaabah, dekat dengan maqam Ibrahim. Perbuatan Nabi solat tu sebenarnya itulah yang patut kena buat. Maknanya Nabi solat tu, itulah sebenarnya petunjuk Allah. Maksudnya apa yang Nabi buat pada solat depan Kaabah tu, itulah sebenarnya perbuatan yang lurus. Itulah tanda orang dapat petunjuk. Tak faham tak maksud dia? Okey, kita tengok ulasan satu lagi. Ulasan daripada As-Sa'di. Ini tafsir lain. Namanya As-Sa'di. Ini tafsir contemporary. Dah ada terjemahan pun. Dalam bahasa Indonesia dah ada terjemahan. Lebih kurang dalam 7 jilid. Tafsir Sa'di. Bagus juga. Okay, dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan apa makna berada di atas petunjuk tu? Maknanya mengetahui kebenaran. Maksudnya Nabi SAW yang solat tu sebenarnya Nabi ni dia tahu mana yang benar. Lepas Nabi tahu mana yang benar, dia amalkan yang benar tu. Okay. Berada di atas petunjuk tu maknanya tahu yang benar, lepas tu amalkanlah yang benar itu. Okay. Jadi kalau kita gabung antara ulasan Ibnu Katsir dengan ulasan As-Sa'di, kita mendapat jawapannya apa? Kita mendapat jawapan bahawasanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada siapa? Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada Abu Jahal. Abu Jahal, cuba kau fikir, kata Allah. Cuba kau bagi tahu kepada aku, kata Allah. Cuba kau fikir, kata Allah. Orang yang kau sampai kau nak pijak kepala dia tu, yang kau larang dia solat depan Kaabah tu, engkau tahu tak? Dia yang solat depan Kaabah tu, yang dia buat tu sebenarnya, itu adalah benda yang betul. Itu adalah benda yang benar. Benda yang benar tu yang dia buat tu sebenarnya, itulah petunjuk yang Allah bagi. Itulah tanda orang yang lurus. Tuan faham tak maksud ayat dia tu? Maksudnya, tak patutlah kau Abu Jahal, kau larang Muhammad tu. Yang dia buat tu, yang kau sampai ugut nak pijak kepala dia tu, dia bukan buat benda salah. Dia buat tu benda betul. Itulah petunjuk yang aku beri kepada dia, kata Allah. Itulah jalan orang yang lurus, dia akan solat. Saya harap tuan jelas dengan ulasan Ibnu Katsir dengan Sa'di tadi. Lepas tu saya cuba memberikan gabungan ulasan tadi. Faham tak ayat nombor 11 ni? Jelas ya? Moga-moga tuan jelas. Tapi ayat ni dia masih lagi lunak kan? Masih lagi dalam bentuk Allah Ta'ala. Allah melarang dia. Allah Ta'ala suruh Abu Jahal berhenti sebenarnya. Janganlah kau halang dia nak solat. Tapi cara Allah Ta'ala nak larang ni, dia gunakan kaedah lembut. Macam tu juga kita semua. Jadi kita ni, dalam kita nak larang orang, dia ada kadang-kadang tegas. Kau buat macam ni, aku tumbuk kau. Contoh. Tu dah keras dah. Contoh kan. Jadi kita guna kaedah. Tujuan kita nak orang tu berhenti buat, tapi guna kaedah lembut. Dalam ulasan kita tu, ulasan yang mungkin kita sudah berfikir. Kau jangan buat macam ni nak. Yang kau buat tu sebenarnya, yang kau buat tu sebenarnya Allah tak suka nak. Macam tu. Lepas tu kalau dia tak nak berhenti lagi buat, barulah kita ancam dengan, kalau kau buat macam tu nak, Allah masuk kau ke dalam neraka. Itulah macam berat kan? Tak apa. Kita tengok nanti teknik tu Allah akan beri pada ayat berikutnya. Tapi kaedah ni kaedah lembut. Dia melarang, dia suruh orang tu berhenti. Tapi kaedah Allah suruh dia berfikir. Cuba kau berfikir nak. Kalau kau tak solat, Allah akan bagi kau rezeki. Siapa yang bagi kau pandai? Allah. Siapa yang kau bagi nyawa? Allah. Dia kaedah yang lembut lagi. Lepas tu barulah masuk kepada peringkat, kalau kau tak solat nak, Allah Ta'ala masukkan kau nanti dalam neraka Saqar. Sebab ada ayat Quran kata, ma salakakum fi saqar. Apabila ada orang masuk neraka Saqar tu, kenapa kau masuk neraka Saqar? Mereka kata,
mereka tidak orang-orang, mereka bukan orang-orang yang solat. Itu contoh dia. Gunakan pendekatan yang pelbagai. Okey. Dan ini ayat nombor 11. Faham ya? Jelas. Okey. Kemudian ayat nombor 12, Allah Ta'ala nak sebut lagi Nabi Muhammad SAW ni, dia apa lagi dia buat? Okey, Allah Ta'ala kata, au amara bit taqwa, atau dia menyuruh kepada takwa. Dia menyuruh kepada takwa ni maksud dia apa? Okey, kita baca ulasan Ibnu Katsir sekali lagi. Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan ayat tadi menyuruh kepada takwa tu apa. Okey, Ibnu Katsir kata, yang kita sebut tadi kan, maksud dia adalah menyuruh untuk orang lain bertakwa melalui ucapannya. Maknanya ayat 12 ni Allah Ta'ala nak mengkaitkan Nabi Muhammad ni, dia selalu gunakan lidah dia ajak orang bertakwa. Okey. Kalau ayat nombor 11, dia lebih kepada perbuatan Nabi solat tadi, itu pada perbuatan Nabi. Nabi ni perbuatan dia, tindakan dia buat macam dia solat tadi, sebenarnya benda yang benar. Okey. Tapi pada ayat 12, lebih merujuk kepada ucapan Nabi. Okey. Ibnu Katsir kata apa? Menyuruh untuk bertakwa melalui ucapannya. Maknanya ayat ni kalau kita nak faham dalam konteks ketika Allah tegur Abu Jahal tu, maksudnya ayat ni Nabi SAW lah yang sampaikan kepada Abu Jahal. Abu Jahal dia tak tahu ayat ni sebab ayat Quran turun kepada Nabi. Tapi Nabi yang sampaikan. Cara Nabi nak kata, Abu Jahal, kau tak boleh larang aku solat, Nabi bacakan ayat ni yang Allah melarang Abu Jahal melarang Nabi solat. Jadi ayat tu kata Ibnu Katsir, okey, maksudnya okey, apa ya, macam mana kau fikir? Maksudnya, wahai Abu Jahal, cuba kau fikir. Orang yang kau larang tu, dia selalu suruh, selalu ajak orang dengan lidah dia, selalu dia cakap supaya orang bertakwalah. Okey. Tak faham Okey, saya sudah jelas tentang ayat nombor 12 tadi. Okey, sekarang kita nak perincikan pula tentang apa makna takwa. Maksud dia, Nabi SAW ni, dia selalu ajak orang supaya bertakwa. Okey, apa takwa tu? Jadi kita nak tahu tentang ucapan Nabi selalu ajak orang bertakwa ni, penting tak ucapan takwa tu? Penting tak perbuatan mengajak orang yang bertakwa tu? Kita kena tahu apa makna takwa. Okey, takwa kalau kita rujuk mengambil ulasan Pak Quraish Shihab dalam Ta'sir Al-Misbah, beliau mengatakan perkataan takwa ini bermakna menjaga atau menghindari atau menjauhi. Maknanya Nabi ni, dia selalu ajak orang supaya jaga diri baik-baik. Maksudnya takwa ni dia dikaitkan dengan menjaga diri. Menghindari, menjauhi. Tapi menjauhi apa? Jaga diri tentang apa? Dari apa? Tapi takwa tu sendiri pada asal-asalnya memang maksud dia secara bahasa maknanya adalah menjaga, menghindari, menjauhi. Kita kalau kita takut kita kemalangan di jalan raya bawa kereta laju, kita yang berhati-hati bawa kereta perlahan tu, kita ada takwa lah tu. Kita takwa. Takwa apa? Takwa daripada takut kemalangan. Macam tu. Kalau kita takut kita dijangkiti wabak COVID-19, kita ambil, macam kita pakai mask kan, kita pakai siapa orang nak pakai siapa 3 kan, punya tak nak udara itu kena melalui wabak tu melalui udara, kena pada pernafasan kita, pada sentuhan kan, kita guna sanitizer kan, tengok kan, semua tu apa? Itu adalah perbuatan takwa. Itulah takwa. Takwa terhadap COVID-19. Kenapa? Okey, orang yang pakai mask, orang yang pakai yang cuci tangan ni, sebenarnya itu adalah perbuatan menjaga, menjauhi. Itulah takwa dari sudut bahasa. Tetapi di dalam Islam, takwa yang sebenar-benarnya nak jaga apa? Nak hindari apa? Okay, kita baca ulasan satu lagi.
Okey, menjaga diri hati-hati ni kita dah sebut tadi, ni dari sudut bahasa. Okey, ini sudut bahasalah. Okey, mencari pelindung yang dapat memelihara daripada diri pada perkara yang ditakuti dan diawasi ini dari sudut bahasa tadi. Orang yang kita sebut tadi kan, takut dia kepada dijangkiti COVID-19, dia ikut SOP. Itulah takwa. Sebab kita ambil tindakan nak berjaga-jaga. Okey, kalau tak perlu keluar rumah, jangan kita keluar rumah. Okey, itu perbuatan takwa dari sudut bahasa. Tetapi yang sebenar-benar takwa yang Allah Ta'ala, yang Nabi tadi selalu ajar orang bertakwa tadi sudut apa? Dekat sini, yang bawah ni sekali. Kat sini yang penting sekali. Okey. Maksud dia yang kat sini. Okey, part ni yang dekat sini, part ni penting. Ni dia. Ni part dia. Saya conteng sikit. Dekat sini Maksud dia adalah ketakwaan tadi tu, maksud dia yang Nabi selalu ajar orang buat apa? Meletakkan. Maksudnya cari pelindung yang dapat melindungi dirinya daripada kemarahan, kemurkaan dan seksa dari Tuhan yang dia takuti. Makna dia apa? Maksud dia yang Nabi SAW selalu ajak orang bertakwa hati, maksudnya Nabi kata jangan buat sesuatu perkara yang boleh menyebabkan Allah murka. Buatlah sesuatu perkara yang boleh menjauhkan kamu daripada azab neraka. Itulah takwa. Jadi kalau kita selalu dengar takwa tu maksudnya adalah kita mencari sesuatu. Kita buat sesuatu, kita cari sesuatu, kita buat sesuatu amalan, perbuatan yang amalan dan perbuatan tu dapat jauhkan kita daripada azab Allah. Dapat jauhkan kita daripada kemurkaan Allah. Itulah takwa. Kalau kita takwa kita terhadap COVID-19, kita akan pakai mask. Kalau takwa kita kepada Allah, maka kita akan solat, kita akan buat benda baik, kita jauhi benda yang buruk. Itulah takwa kepada Allah. Jadi moga-moga ulasan ringkas ni dapat memberikan kefahaman kepada kita semua tentang takwa. Jadi ayat nombor 12 ni, Allah Ta'ala bertanya seterusnya kepada Abu Jahal. Allah Ta'ala kata, cuba kau fikir Abu Jahal, patut ke kau nak larang orang solat tu? Yang kau larang orang solat tu, dia solat tu memang dah betul. Itulah yang Allah suruh. Dia berada di atas petunjuk. Lepas tu yang kau nak larang tu pula kan, dia ni pula menyuruh, selalu ajak orang supaya jangan masuk neraka. Selalu ajak orang supaya buat amalan supaya jauh daripada kemurkaan Allah. Kita faham dah pada ayat nombor 12 ni. Okey, maknanya ayat nombor 11 dengan ayat nombor 12 ni Allah Ta'ala nak memuji, Allah Ta'ala nak mengangkat darjat Nabi tadi, nak mengukuhkan lagi memang tak patut kau Abu Jahal melarang Muhammad itu untuk dia solat. Yang kau larang tu bukan orang biasa-biasa. Dia tu adalah hamba pula. Lepas tu pula dia ini, apa yang dia buat tu, itulah petunjuk Allah. Lepas tu pula dia ni pula selalu ajak orang supaya dekat dengan Allah. Patut ke kau nak halang dia solat? Okey, tapi dia masih lagi dalam, Allah Ta'ala minta Abu Jahal berfikir. Okey, habis ayat ni. Okey, jadi sebelum kita pergi kepada ayat nombor 13, jadi kita lihat apa ulasan Al-Imamu, apa ulasan Syekh Jabir. Okey, Syekh Jabir dalam Taksir Al-Aisar. Okey, dia kata, apakah orang yang memerintahkan kepada petunjuk dan ketakwaan yang menjadi penyebab keselamatan dan kebahagiaan, engkau patut bermusuh dengan dia, engkau patut perang dengan dia, engkau patut pukul dia, engkau patut ancam dia, kau patut ugut dia. Faham tak maksud dia?
Syekh Jabir ketika dia ulas ayat tu, ayat 11 dengan ayat 12 tadi, ulasan dia macam ni. Tuan faham tak ulasan dia? Yang ni terjemahan daripada Arab lah. Syekh Jabir ni dia nak terangkan lagi, kan ayat 11-12 tadi kan Allah Ta'ala tegur Abu Jahal. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak mengatakan, seolah-olah kalau kita baca ulasan Syekh Jabir ni, dia kata, kan, adakah sebab dia dapat petunjuk? Adakah sebab adakah sebab dia selalu ajak orang supaya bertakwa? Yang dia ajak orang bertakwa tu, dia ajak orang supaya selamat, supaya dapat bahagia dunia dan akhirat. Orang yang macam tu ke engkau patut bermusuh dengan dia? Kau patut perang dia, kau patut pukul dia, kau patut kau ancam dia, nak ugut, nak pijak kepala dia. Perkara ini sangat menghairankan. Kita jelas ya? Ulasan Syekh Jabir dalam Tafsir Al-Aisar. Tapi Tafsir Al-Aisar ni pun sebenarnya ada terjemahan dah. Lebih kurang ada dalam 7 jilid. Dah ada terjemahan juga. Saya gunakan pendekatan bawa rujukan-rujukan ni supaya tuan-tuan dapati bahawasanya dalam nak faham ayat, kena rujuk tafsiran ayat. Tapi saya tunjuk banyak tafsir, sebenarnya nak dedahkan kepada tuan-tuan dan puan, sebenarnya ada banyak kitab tafsir yang boleh kita rujuk. Bukan Ibnu Katsir saja, tapi ada juga Tafsir As-Sa'di, Tafsir Al-Aisar. Okey, faham ayat ni? Okey, kita ambil satu lagi ulasan. Untuk kita kukuhkan pengertian ayat 11 dengan 12 tadi. Kita baca ulasan tafsir dalam Tafsir As-Sa'di. Namanya Tafsir Al-Karimur Rahman. Okay, kita baca ulasan dia. Saya tolong bacakan pada tuan-tuan dan puan. Moga-moga ulasan saya ni dapat nambahkan lagi kefahaman. Okey. Syekh As-Sa'di bila ulas ayat 11-12 tadi dia kata, patutkah orang yang bersifat seperti ini engkau cegah? Bersifat seperti ini sifat apa? Sifat yang ayat 11, sifat yang ayat 12 tadi. Okey, As-Sa'di kata, patutkah orang yang bersifat seperti ini engkau nak cegah dia? Okey, jelas ya, sifat apa? Sifat yang berada di atas petunjuk, sifat yang mengajak orang kepada takwa tadi. Okey, lepas tu Syekh Sa'di ni dia ulas lagi. Saya baca banyak kita tafsir tuan-tuan puan, maka saya dapati ulasan ni patut saya bentangkan pada tuan-tuan puan supaya lagi fahamlah, supaya lebih faham. Okey. Lepas tu As-Sa'di kata, bukankah mencegah Muhammad nak solat tadi itu adalah satu penentangan yang terbesar terhadap Allah Ta'ala? Bukankah ia seolah-olah mengisytiharkan perang terhadap kebenaran? Kan? Ialah halang orang solat sampai nak pijak kepala tadi, sedangkan solat tu memang Allah suruh. Betul kan? Kita dah belajar tadi kan? Seolah-olah kalau larang orang solat, seolah-olah kata Imam Sa'di, engkau telah buat satu isytihar kau nak perang dengan Allah. Kau nak berperang kepada kebenaran. Lepas tu kata Imam Sa'di, larangan ini hanya tertuju kepada orang yang dirinya sendiri itu sebenarnya tak betul. Maksudnya Imam Sa'di ni dia cuba terbalikkan. Dia nak kata, kenapa Allah Ta'ala larang engkau daripada cegah Nabi solat? Imam Sa'di dia kata, larangan ini hanya tertuju kepada orang yang diri dia sendiri itu tidak berada di atas petunjuk, atau diri dia sendiri itu tidak memerintahkan orang lain supaya bertakwa. Tahu faham tak maksudnya? Maksudnya Imam Sa'di dia ulas macam ni. Ayat tadi tu Allah Ta'ala nak tegur Abu Jahal dalam bentuk macam ni. Engkau nak melarang orang yang dia tu sebenarnya memang dia buat benda betul. Lepas tu dia ni pula mengajak orang kepada ketakwaan. Sebenarnya mengajak orang supaya bertakwa itulah betul. Okey. Sedangkan engkau tu sendiri, maksudnya ayat dia, sedangkan engkau tu sendiri bukanlah orang yang dapat petunjuk, dan engkau tu sendiri bukanlah orang yang
mengajak orang supaya bertakwa. Kita faham tak? Dia ayat tu dia jadi macam nak suruh Abu Jahal fikir. Seolah-olahnya dalam bahasa kita, kalau kau tu baik tak apa, kau tu sendiri dah lah teruk. Kan? Faham tak? Lepas tu yang kau nak larang tu pula orang yang baik. Begitulah ulasan yang boleh saya sampaikan lah. Moga-moga tuan-tuan faham ya dengan penjelasan yang saya nak sampaikan ini seperti mana yang diulas oleh para ulama tafsir. Okey, agak-agak Abu Jahal tidak berhenti tak? Maknanya Abu Jahal agak-agak diinsaf tak? Dia nak bagi tak Nabi Muhammad dia nak solat? Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Macam mana kita tahu tak? Nanti kita akan baca ayat berikutnya. Okey, walaupun Allah bagi teguran secara lembut. Okey, lepas tu ayat yang berikutnya, ayat berikut ni masih lagi tegur lembut. Tapi ayat nombor 13 ni Allah Ta'ala nak kutuk Abu Jahal tu. Kalau ayat tadi 11-12 tak nampak pada watak Abu Jahal tu yang dia jahat. Kita tak nampak secara jelas Allah Ta'ala sebut apa perangai Abu Jahal. Cuma pada dia melarang tadi. Tetapi ayat 13 ni dia tertumpu kepada Abu Jahal. Kalau kita kata tadi, apa ingat kau tu seolah-olah bahasanya bahawa dahlah engkau tu melarang orang baik, dia tu berada di atas petunjuk, dia mengajak orang bertakwa, engkau tu pula ni ayat tu, engkau tu pula ada perangai macam ni. Ayat 13 beritahu, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi Allah Ta'ala tegur Abu Jahal. Dalam masa yang sama buat Abu Jahal, cuba kau fikir Abu Jahal. Jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling. Okey, ada dua sifat yang ada pada Abu Jahal. Yang pertama kadzdzaba, yang kedua watawalla. Okey, kita akan terangkan dua-dua ni. Okey, kadzdzaba dengan watawalla. Kadzdzaba bahasa formalnya dia panggil mendustakan. Okey, yang kedua dia berpaling. Okey. Apa sebenarnya perbuatan mendustakan dan apa sebenarnya berpaling? Tetapi ayat 13 ni memang ditujukan kepada Abu Jahal. Okey. Jadi ayat ni juga sebenarnya ingat, ayat ni juga Allah Taala Allah dalam masa yang sama, ayat ni sebenarnya juga memujuk Nabi sebenarnya. Ayat ni juga bagi semangat dekat Nabi. Bukan sekadar ayat tadi tu untuk menegur Abu Jahal. Tetapi ayat-ayat ini sebenarnya nak menggembirakan Nabi supaya Nabi teruskanlah solat. Sebab apa? Sebab engkau solat Muhammad, engkau tu berada pada atas petunjuk. Engkau tu mengajak orang kepada takwa. Yang orang larang kau tu pula, perangai dia apa tahu? Dia itu kadzdzaba wa tawalla. Dia mendustakan, dia tu berpaling. Okay, sekarang kita nak cari apa makna mendustakan dan apa makna berpaling. Okey, kejap saya nak kena buka suara. Kalau tuan ada soalan, tuan terus tanya ya. Saya dah buka dah. Saya dah unmute kan. Minta maaf ya kalau tuan ada soalan, tuan tanya. Okey, ayat nombor 13 ni kita nak cari apa makna mendustakan dan berpaling. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita baca tafsiran dia. Okey, pertama, tengok dulu. Apa makna kadzdzaba? Okey, antara kitab tafsir yang kita boleh baca dalam bahasa Melayu, bahasanya bahasa Nusantara, orang Malaysia pun boleh faham, antaranya tafsir Al-Misbah. Waktu saya kempen juga, belilah tafsir Al-Misbah. Dia dalam library saya ada 15 juzuk, ada 15 naskah, 15 juzuk. Okey, ini juzuk yang ke-15 lah. Walaupun dalam gambar tu kita tengok juzuk 1, volume 1, bukanlah maklumat ni dalam juzuk 1, dia dalam juzuk yang ke-15. Okey, kita lihat apa kata Pak Quraish Shihab. Bagus sebenarnya. Dia kata perkataan kadzdzaba ni bermaksud apa? Dia kata kadzdzaba ni adalah menyatakan bahawa orang lain telah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Okey, menyatakan bahawa orang lain
telah mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Maknanya, perbuatan mendustakan ni maknanya kalau ada orang kata, contoh macam ni, kalau ada orang kata hari kiamat ni ada, pasti jadi. Tapi kalau ada pihak kata, aku tak percaya, kau tipu tu. Mana benda betul tu? Kan, mana boleh jadi kiamat? Perbuatan orang yang mengatakan, orang yang cakap kiamat datang ni benda betul. Benda yang nyata. Tetapi kalau ada orang yang dia menolak, dalam bentuk dia berkata-kata, dia kata, kau tipulah, aku tak percayalah yang kau cakap tu. Itulah yang dikatakan kadzaba. Kadzaba, mendustakan ni, dia lebih merujuk kepada lidah, dia lebih merujuk kepada ucapan. Okey, kita baca lagi ulasan ulama lain. Okey, kita tengok dalam Allah, saya terlupa. Okey, tak apa, sama je. Okey, maksud dia perbuatan kadzaba ni sebenarnya dia merujuk kepada ucapan. Mendustakan. Mendustakan tu maksudnya dia berbentuk bercakap. Dia menolak sesuatu yang benar tu melalui ucapan. Dengan dia mengatakan, tak percayalah, tipulah semua tu, mustahil lah. Itu dipanggil mendustakan. Okey, jelas ya? Okey, jadi mendustakan dekat sini, dia merujuk kepada Abu Jahal khususnya. Okey, mendustakan. Dia mendustakan siapa? Dia selalu cakap, dia selalu tak setuju dengan orang lain cakap tu pasal apa? Perkara apa? Tentulah pasal Quran yang Nabi sampaikan. Lepas tu tentulah pasal Nabi tu mengaku dia Nabi, dia tak percaya. Termasuklah hari kiamat lah. Walaupun kita tak nampak jelas apa yang dia tak percaya tu. Tapi secara umumnya memang dia tak akan percaya Nabi Muhammad tu. Sebab kalau dia percaya Muhammad tu Rasul, tentu dia akan izin Nabi tu solat. Kan, tu di antaranya. Okey. Kemudian kita lihat. Okey, dia sebenarnya kalau kita nak cari dalam Quran, perkataan kadzaba wa tawalla ni Allah selalu gabungkan, Allah selalu buat gabungan kadzaba, lepas tu ada perkataan wa tawalla, selalu disebut seiring, ada pada 4 surah ni. Ada dalam surah Taha, ada dalam suratul Qiyamah, ada dalam suratul Lail, dia ada dalam suratul Al-Alaq. Maksudnya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menggabungkan apabila sebut kadzaba disebut wa tawalla. Ada. Kalau kita baca dalam surah Al-Lail kan, surah nombor 92. Kita tengok, ada tak perkataan kadzaba wa tawalla? Kita baca dalam surah Al-Lail, surah nombor 92 ayat nombor 16. Kita akan jumpa Allah Ta'ala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ada. Kalau kita baca dekat suratul Qiyamah kan, surah nombor 75 ayat nombor 32, Allah ada menyebutkan dengan perkataan macam mana? Allah Ta'ala menyebutkan dengan perkataan ayat nombor 32 tu, walakin kadzdzaba wa tawalla. Ada ayat 32. Termasuklah surah Taha. Jadi dekat ayat surah Al-Alaq ni Allah guna perkataan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Maksudnya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menyebut tentang perkataan kazzaba. Lepas perkataan kazzaba, ada perkataan watawalla. Okay. Kalau perbuatan kazzaba ni contoh, kalaulah ada orang kata kan, kita kena percaya kepada Quran, kena ikut semua hukum-hukum dalam Quran. Hukum dalam Quran ni datang dari Allah. Ini adalah kata-kata Allah. Tapi kalau ada orang kata, ya ke Quran ni dari Allah? Kan? Aku tak percayalah Quran ni dari Allah. Sebab aku tak faham pun Quran ni kan. Kalau dia kata aku tak percayalah Quran ni dari Allah, maknanya dia telah termasuk perbuatan apa? Kadzaba. Dia telah mendustakan benda yang benar. Okey. Perbuatan
mendustakan, dan nota tu kan, okey, perbuatan kalau ada orang mendustakan sesuatu yang benar, dia sebenarnya telah melakukan salah satu daripada perbuatan yang boleh menjatuhkan ia kepada menjadi orang yang kafir. Kalau orang Islam, namanya Islam, dia memang orang Islam, tapi kalau dia ada perbuatan yang dia kata, aku tak percayalah Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Faham tak? Ataupun dia kata, aku tak percayalah Quran ni dari Allah, aku tak percayalah. Maksudnya kalau dia tak percaya benda tu, dia bercakap dengan bentuk dia tak percaya tadi, maka dia telah melakukan perbuatan at-takzib, mendustakan. Apabila dia telah mendustakan, ia telah jatuh kepada kafir. Kita jangan ingat orang yang murtad ni dalam satu bentuk saja. Tak. Tapi kalau dia mendustakan kerasulan, dia mendustakan, aku tak percayalah malaikat ni ada kiri kanan aku. Aku tak percayalah gini. Kan tentang rukun iman tadi, habis dia. Dia boleh jatuh dalam kekafiran. Kalau dia tak tahu, tak apa. Tapi kalau dia tahu, memang benda itu benar. Tapi dia tolak. Dia mendustakan. Dia jatuh kepada perbuatan kafir. Untuk menjadikan seseorang itu kafir ataupun jatuh kepada kafir, banyaklah. Salah satunya takzib, mendustakan, mungkin dia i'radun, berpaling dan macam-macam lah. Cuma dalam ni yang saya bulat ke warna merah ni nak menunjukkan inilah perbuatan yang ada pada Abu Jahal. Kan memang tak patut dia larang orang nak solat depan Kaabah. Sampai nak ugut pijak pula. Sedangkan dia tu bukanlah baik sangat. Dia tu orang yang mendustakan. Lepas tu watawalla, dia berpaling. Berpaling tu maksudnya dia memang tak anda ambil kisahlah. Apa yang Nabi larang, apa yang Allah perintah, dia berpaling. Okey, itu yang ada pada sifat Abu Jahal. Okey, jadi berdasarkan ayat nombor 13 tadi tu, kita dapat buat kesimpulannya macam ni. Maksudnya dia punya ringkasan dia, kita dapat ada dua perbezaan. Okey, perbezaan dia adalah yang dilarang, iaitu Nabi SAW yang dilarang solat tadi, kita dapat belajar Nabi ini pertama, ia berada di atas huda, berada di atas petunjuk. Lepas tu yang kedua, Nabi SAW ini, dia menyuruh manusia supaya menyelamatkan diri daripada terjatuh dalam neraka Allah, menyelamatkan diri daripada termasuk golongan yang Allah murka. Bahasa formalnya dipanggil mengajak kepada ketakwaan. Tetapi yang melarang tu pula, kan, dia ini adalah orang yang kadzaba, mendustakan. Dia ini juga orang yang watawalla, orang yang berpaling daripada kebenaran. Daripada maklumat ini, kita dapat belajar patut ataupun tidak patut melarang untuk orang mengerjakan solat. Okey, jawapannya memang tak patutlah. Tapi untuk kita bagi rasa macam, kita nak bagi macam, bukan sahaja kita kata tak patut, tapi nak bagi ada feel cakap tak patut tu, sampai kita boleh giling-giling kepala ke, sampai kita rasa sakit hati aku dengar watak Abu Jahal ni kan. Nak bagi menjiwai dia tu, kita kena faham macam ni lah. Kazabah tu apa makna tadi? Maknanya tak patut melarang orang solat. Kita nak kata tak patut tu pula dengan watak orang yang melarang tu pula. Kalau dia baik tak apa lagi kan. Ini dia tu sendiri, ya Allah, perangai macam setan. Lepas tu nak mengajak orang buat baik, melarang orang buat baik pula. Itu bahasa untuk mudah faham lah. Itu yang ada pada watak Abu Jahal. Tapi Abu Jahal ni, dia insaf tak? Dia tetap nak melarang orang salat tak? Sebenarnya tidak. Macam mana kita tahu tidak? Kita baca pada ayat berikutnya. Ayat nombor 14. Okey. Ayat nombor 14 ni, dia sebenarnya, ayat nombor 14 ni,
dia umum lagi. Ayat nombor 11 ni dia bentuk teguran juga. Tapi teguran tu dia belum keras lagi lah. Dia masih lagi dalam teguran yang membentuk amaran. Amaran tu sebenarnya lidah berat dah. Tapi dia tidak seperti ayat nombor 15 nanti. Yang ayat 14 ni, Allah menyebut sebenarnya tentang apa yang dibuat Allah tahu. Okay, ayat 15 ni Allah mengatakan, Alam ya'lam bi'annallaha yara. Allah Ta'ala mengatakan, tidakkah dia tu mengetahui? Dia tak tahu ke? Kata Allah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu memerhatikan, selalu memerhatikan. Allah perhati apa? Allah perhati tengok tingkah laku dia tu. Kan dia buat apa, dia cakap apa, macam mana dia nak pijak kepala Muhammad tu, kan macam mana geramnya dia, marahnya dia tak tahu ke? Yang dia duk buat selalu tu kan Allah selalu perhatikan dia. Dalam masa yang sama, ayat 14 ni, kalau ditujukan kepada Nabi SAW, Allah Ta'ala datang dalam bentuk memujuk Nabi lah, menenangkan Nabi, nak suruh Nabi berani. Kan Allah Ta'ala nak kata Nabi, kau buat je ibadat salat tu Nabi. Macam mana? Ayat 14 ni dia memujuk Nabi. Tak apalah Muhammad. Kan? Dia nak pijak kau. Dia nak halang kau. Kan Allah Ta'ala tu selalu memperhatikan. Ada masa sama, ayat ni dia memberikan kekuatan juga kepada Nabi. Bahawasanya Nabi mengetahui bahawa Allah Ta'ala tahu kesungguhan Nabi nak solat depan Kaabah tu macam mana. Macam mana perasaan Nabi. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala nampak apa yang berlaku. Okey. Baru kita masuk kepada ayat nombor 14, masuk kepada ayat nombor 15. Tapi sebelum tu, izinkan saya baca apa ulasan Ibnu Katsir. Sebelum kita pergi kepada amaran yang sangat keras dari Allah pada ayat nombor 15. Kan setelah Allah Ta'ala mengajak, memberi peluang kepada Abu Jahal dalam bentuk Abu Jahal ni dia berfikir tentang tindakan dia buat tu patut ke tak patut, kan? Maka kita tutup dia pada bab ini dengan kita baca ulasan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika dia mengulas ayat nombor 14 ni, dia kata maksud ayat tu, dia kata tidakkah orang yang melarang itu. Jadi ayat tu seolah-olah nak kata kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, tidakkah orang yang melarang itu dia tahu bahawa Allah tu sentiasa tengok dia. Allah mendengar ucapan dia. Dalam masa yang sama, Allah yang melihat dia buat apa, Allah dengar dia cakap apa, akan memberikan balasan atas apa yang telah dia lakukan itu. Dia nak lakukan apa? Yang dia halang Nabi nak solat, yang dia nak pijak kepada Nabi tu, dia tak tahu ke yang Allah Ta'ala tu akan bagi balasan kepada dia atas tindakan dia itu dengan balasan yang benar-benar sempurna. Jadi ini adalah ulasan Ibnu Katsir. Maknanya Ibnu Katsir ni, dia kata Allah memperhatikan ni, bukanlah Allah perhatikan tu habis dekat dunia je. Bukanlah maksud ayat ni Allah kata, aku perhatikan kau Abu Jahal, kau dah buat apa dekat Muhammad tu. Bukanlah warning tu hanyalah habis dekat dunia saja. Dekat akhirat tu hilang maklumat ni. Allah Ta'ala lupa dah, tak. Allah memperhatikan tu membawa maksud juga apa yang Allah telah perhatikan dekat dunia tu nanti Allah Ta'ala akan balas apa balasan yang patut nak bagi kepada Abu Jahal. Kalau apa? Kalau dia masih nak meneruskan tindakan dia nak halang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat nombor 14. Faham tak? Agak-agak tuan-tuan dapat menjiwai tak? Dapat menghayati tak tentang suasana ketika mana ayat ni turun dalam menegur Abu Jahal supaya berhentilah daripada menghalang orang melakukan salat. Okey. Ayat nombor 15. Kita ada masa lagi ya. Saya teruskan boleh? Ada sebarang persoalan nak tanya? Saya tengok dekat sini. Oh, ada yang kata suara saya tak jelas. Betul ke? Suara saya tak jelas ke? Jelas. Jelas sangat. Okey. Alhamdulillah.
Ada pun orang sebab semua diam je. Risau juga saya kan. Okay, Alhamdulillah. Betul, kadang petang-petang ni aku cakap seorang-seorang ke? Tapi tak apa, saya tahu tentang khusyuk tu. Ada orang ada. Ada orang. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Sebab tu mengajar online ni dia beza sikit. Kalau kita bersemuka ni, kita nampak reaksi orang tu kan. Dia matanya terkebil-kebil ke, kerut dahi ke, kita boleh baca language orang kan. Tapi dalam online ni, tenaga pengajar kena sabar ya. Kena sabar banyak-banyak. Okey, jelas ya? Okey, dapat semoga-moga cara saya cerita ni, tuan-tuan dapat rasa macam mana kita dapat menghayatilah kan macam mana Allah menegur Abu Jahal. Okey. Lepas tu tak habis lagi. Allah Taala tegur lagi Abu Jahal. Allah Taala larang Abu Jahal tapi dalam bentuk keras pula. Sekali ni dalam bentuk yang lebih tegas. Ayatnya bunyi apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Allah kata kalla. Allah kata jangan sekali-kali. Jadi kalau kita baca ayat ni kita kena tunjuk ayat macam bentuk larangan lah. Okey. Kalla la illam yan. Bahasanya suaranya agak garang kan. Tapi tak apalah, kalau kita baca lembut pun tak apa. Selalu kan kita baca kalla la illam. Tak apalah, pada intonasi tak apa, tak salah pun. Tapi kalau kita faham ni ayat bentuk yang kita kata jangan sekali-kali. Okey. Jadi ayat ni kan kita dah belajar kalla sebelum ni kita dah sebut dah fungsi kalla tadi. Kalla ni sini berbentuk amaran. Allah kata kalla, jangan sekali-kali. Maknanya Allah Taala bagi amaran. Kalau kau masih tak nak berhenti daripada kau nak halang Muhammad itu daripada solat, sedangkan kami dah bagi engkau berfikir, kami bagi peluang supaya engkau berhenti, kau nak buat juga kata Allah, jangan sekali-kali kata Allah. La illam yantahi, kata Allah, sesungguhnya jika dia tak nak berhenti juga. Jadi waktu ayat ni Nabi sampaikan kepada Abu Jahal, Nabi kan katakan, Abu Jahal, kalau kau tak nak berhenti juga, nak halang aku salat, Allah Ta'ala kata apa? La ni maksudnya pasti. Benar-benar. La nasfa'am bin. Kami akan tarik bin nausiyah umbun-umbunnya. Ni bahaya ni ayat ni. Ini Allah cakap, bukan manusia cakap ni. Allah Ta'ala cakap. Allah kata, kau jangan sekali-kali nak melarang lagi Muhammad itu menunaikan salat. Kalau dia tu tak nak berhenti juga, maksudnya tak nak berubah juga, masih lagi degil nak larang Nabi solat ni, kata Allah, confirm kata Allah, pasti kami akan tarik ubun-ubun dia. Kalau kita tarik kat kepala ni sakit tuan-puan, cuba tarik. Cuba tarik rambut yang bahagian depan tu. Sakit tuan-puan. Kalau tarik belakang tak apa lagi. Cuba tarik rambut belakang dengan tarik rambut kat depan ni. Sakit tuan-puan. Okey. Jadi ayat ni 15 ni kasar kan? Okay, tak apa, kita teruskan. Okey, apa makna la nasfa'a? Nasfa'a ni. Okey, Ibnu Katsir kata apa? Okey, sekarang dah masuk adzan Okay, tak apa, saya teruskan. Sebab kita memang hari kami ni kita memang lajakkan sikit asar tu. Ya? Okey. Jadi tuan-tuan jangan terkejutlah. Tuan-tuan jangan. Okey, kita tengok ya. Apa kata Al-Qurtubi? Ni saya ambil tafsir Qurtubi. Al-Qurtubi kata Al-Mubarrid. Dia kata Asy-Syaf'u. Asy-Syaf'u tu apa? Kan perkataan la nasfa'am. Ni perkataan ni. Perkataan la nasfa'am ni. Okey, perkataan nasfa'a. Syafa'a ni kan? Syafa'a ni maksud dia apa? Maksud dia kata Al-Qurtubi. Qurtubi kata apa? As-saf'u ni maksudnya adalah al-jazbu bisyiddatin. Maknanya tarik dengan keras. Sebenarnya umbun-umbun ni kalau kita pegang, memang sakit tuan-tuan. Sakit di kepala nanti. Sakit kan? Tapi tu kalau kita tarik biasa. Okey? Okey. Tapi kalau kita tarik dengan keras, dia bukan tarik umbun-umbun saja. Bukan pegang umbun-umbun dia, bukan pegang dia. Tapi tarik. Tarik dia dengan keras. Sebab tu asy-syaf'u di sini maknanya al-jazbu bisyiddatin, menarik dengan keras. Okey, nak tarik dengan keras tu
tarik apa? Nak tarik apa? Maksudnya tarik dengan keras tu, nak tarik apa? Nak tarik ubun-ubun lah. Ubun-ubun ni kan depan kan? Okey, depan kepala bahagian depan tu. Okey, kenapa Allah sebut tarik ubun-ubun? Kenapa tak cakap nak azab tarik kepala dia saja ke? Tapi kenapa perlu dispesifikkan nak tarik bin nasiyah tadi? Okey, Al-Imam Qurtubi kata, wa khassa nasiyata bidzikr. Dia kata disebutkan secara khusus an-nasiyah, ubun-ubun, kerana dia kata ala adatil arabi fiman aradu idlalahu wa ihanatuhu akhadhu bin nasiyatihi. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah sampai nak tercakap nak tarik dengan keras ubun-ubun dia? Kerana orang Arab, mengikut kebiasaan orang Arab, apabila ingin menghina seseorang, maka akan digenggam rambut di depannya. Jadi cara nak hina orang akan digenggam rambut depan dia. Jadi orang Arab sangat faham perkataan yang Allah Ta'ala kata akan ditarik ubun-ubunnya. Maknanya kalau nak siksa orang ni, nak hina orang ni, akan ditarik kepalanya. Ditarik. Bukan tarik belakang, tapi tarik dari depan. Inilah yang difahami oleh orang Arab seperti mana yang diulas oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, Tafsir Qurtubi ataupun Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Okey. Ayat ini ada sebab turun dia. Kita dah sebutlah pada minggu lepas tu. Tapi dalam nota tu saya datangkan riwayat lain, riwayat Al-Bukhari. Sebab Abu Jahal dia memang tak nak. Dia memang degil. Memang dia keras kepala. Walaupun Allah Ta'ala bagi peluang dia supaya dia berhenti, kan? Tetapi dia tetap nak buat sehingga kan Allah Ta'ala turunkan ayat yang Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali. Kalau dia tetap berdegil, akan ditarik dengan keras ubun-ubunnya. Jadi kenapa sampai amaran macam tu? Okay, dalam nota tu ada hadis riwayat Al-Bukhari yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Abu Jahal ni dia bercakap. Jadi kita dah sebut pada minggu lepas lah. Cuma hadis tu saya tak letakkan dalam nota. Tapi kali ni saya letakkan hadis tu di dalam nota, tapi saya buat hadis yang ringkas. Okey, kata Abu Jahal, dia kata apa? La in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bah. Dia kata Abu Jahal berkata, jika aku nampak Muhammad solat dekat dengan Kaabah, la ata'anna ala unuqih, maka akan aku pijak leher dia. Lepas tu sampai maklumat ni dengan Nabi, sampai dekat Nabi. Fabalaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka ugutan ini telah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi cakap apa? Nabi cakap, la in fa'alahu la akhadhathu al-malaikah. Nabi kata, jika dia nak buat juga, jika dia bertekad, dia nak pijak juga kepala aku, kata Nabi, nescaya dia akan diambil oleh para malaikat. Maksudnya Nabi kata, kalau dia bertekad nak pijak kepala aku, nak pijak leher aku ketika aku sujud, kata Nabi, nanti malaikat akan tangkap dia. Malaikat akan seret dia. Nak tahu malaikat apa? Kita baca pada ayat yang berikutnya. Maknanya hadis ni kita nampak memang Abu Jahal ni dia bukan halang nak solat saja, tetapi dia nak pijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat pada ayat nombor 16. Okey, ayat nombor 16 dia lanjutan daripada ayat 15 tadi. Ayat 15 tadi Allah Ta'ala bagi amaran keras. Jangan sekali-kali nak halang Nabi Muhammad nak salat. Tapi kalau dia nak buat juga, maka akan ditarik dengan keras ubun-ubunnya. Lepas tu Allah Ta'ala jelaskan. Kenapa dengan ubun-ubun dia tadi tu? Ini juga kita kena belajar sains. Ni kalau siapa nak belajar, kita kan belajar otak kita kan ada yang cerebellum, saya lupa dah istilah sains tu. Sains tu kan. Dia dekat otak kita ni kan, kita ada cerebrum dan cerebellum, Ustaz. Cerebellum dengan cerebellum. Saya ingat lagi. Betul lah yang tu kan. Betul. Jadi ayat 16 ni
Allah bagi tahu sebenarnya dari sudut sains. Kenapa Allah Ta'ala nak tarik ubun-ubun dia? Pertama, dari sudut kebiasaan orang Arab memang faham. Kalau nak hina orang, ditarik kepalanya dari depan, ubun-ubun dia tadi. Tapi dalam masa yang sama, Allah bagi tahu ada apa dekat ubun-ubun dia tu. Allah kata, nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Iaitu ubun-ubun kadhibah, orang yang mendustakan, khoti'ah, lagi mendahaka. Khoti'ah ni orang yang buat salah, tapi bukan buat salah yang tak sengaja, tapi dengan sengaja diterjemahkan khoti'ah ni, maksudnya yang mendahaka. Kenapa Allah kata ubun-ubun orang yang mendusta dan mendahaka? Sebab tu kalau nak cari tempat orang mula menipu, dia duduk di bahagian ubun-ubun tu. Wallahu ta'ala alam. Saya dimaklumkan macam tu dari sudut sains dia. Nanti kita cari maklumat dia. Kalau dekat cerebellum, dia fikir tentang apa. Kalau dekat cerebellum, apa dia. Kat ubun-ubun tu apa, Allahu ta'ala. Tapi Allah bagi tahu. Ada di sini maklumat dia. Kenapa Allah Ta'ala kata ubun-ubun tu akan ditarik? Kerana pada ubun-ubun itu, dia merupakan tempat untuk orang mendustakan dan untuk orang mendahkai Allah. Itu di antara tempat ada di ubun-ubun itu. Okey ya, kita dapat sini. Maknanya sekali lagi Allah Ta'ala menyebut tentang, sebelum ni kan Allah bagi tahu Abu Jahal ni dia memang dah kadzaba wa tawalla, mendustakan dan dia berpaling. Tapi pada ayat nombor 16 ni Allah menyebut sumber. Macam mana dia boleh mendustakan tadi tu? Macam mana dia boleh berfikir untuk mendustakan itu? Ia berpunca daripada ubun-ubunnya. Okey. Jadi kalau kita nak cari ayat Quran yang lain, kalau kita nak cari ayat yang ada perkataan kadzibah dengan khoti'ah digabungkan juga, sekali ada pada surah lain, iaitu pada surah Al-Haqqah ayat nombor 9. Kalau kita buka dekat ayat surah Al-Haqqah ayat nombor 9, Allah Ta'ala menyebutkan tentang perkataan khoti'ah, bukan kazibatin khoti'ah, tapi perkataan khoti'ah saja. Perkataan khoti'ah ni, dia sebenarnya khoti'ah ni dia merujuk kepada orang buat salah. Tapi khoti'ah, orang yang buat salah, tapi salah tu sengaja langgar, sengaja buat salah, dia panggil khoti'ah. Sebab tu khoti'ah, dia tahu tu salah, tapi dia sengaja langgar, sengaja dia buat. Perkataan khoti'ah ini ada digunakan juga dalam surah Al-Haqqah ayat nombor 9. Ayat 9 surah Al-Haqqah berada pada muka surat 567. Kita akan jumpa Allah mengatakan waja'a fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khoti'ah. Okey, baca ayat nombor 9 dalam suratul Al-Haqqah. Baik, kita lanjutkan lagi. Okey, dalam ayat ni untuk jelaskan lagi ubun-ubun siapa, sebab dari sini Allah menyebutkan sifat ubun-ubun tu mendustakan dan mendahaka. Tapi kalau kita baca ulasan Ibnu Kathir kata apa? Dekat sini kita macam ni. Kita mendapati Ibnu Kathir dia ulas tentang ni, tentang berpaling tadi. Berpaling tu sebenarnya dekat mana? Kejap. Sekejap ya. Okey ni. Sepatutnya tafsiran ni. Okey, nampak tak? Dia kata, iaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya. Ingat tak kan dia kata tadi, dia mendustakan tadi kan? Kita sebut dia pada ucapan. Ucapan dia tu sebenarnya bohong. Sebenarnya benda yang dia tahu tu benar. Tapi dia tak nak percaya, dia mendustakan. Lepas tu Ibnu Katsir kata, dia menyimpang dalam apa? Menyimpang dalam perbuatan. Maksudnya dekat sini, yang ulasan ni, Ibnu Katsir sebut menyimpang dalam perbuatan ni, sebenarnya inilah yang watawalla. Ni yang watawalla tadi. Kalau kata watawalla, perkataan berpaling tadi kan, dia sebenarnya pada perbuatan.
Kalau kadzaba dia pada perkataan. Kadzaba pada perkataan, kalau watawalla pada perbuatan. Jadi khoti'ah tadi itu juga dia merujuk kepada perbuatan mendahaka kepada Allah. Baik. Kalau kita lihat di sini, As-Sa'di dia menerangkan. Berdusta tu dalam apa? Dalam perkataan khoti'atin. Khoti'atin tadi dahaka. Dia dikaitkan dengan perbuatan. Ni ubun-ubun tadi tu yang kita kata kadzibatin mendustakan, dia merujuk kepada ucapan perkataan. Khoti'atin mendahaka ni pada bab apa? Dia buktikan pada bab perbuatan dia. Action dia tu dipanggil khoti'atin dalam dia mendahaka pada perbuatan dia. Okey, kita lanjutkan dengan ayat nombor 17. Cuma waktu kita ni agak kritikal juga. Okey, ayat nombor 17. Okey. Sebelum saya lanjutkan, kita mungkin tak sempat juga pada petang ni sebab kita nak buat tindakan lepas tadabbur ni panjang sikit, kita nak bincang. Okey, ada banyak lagi. InsyaAllah nanti pada minggu depan kita sambung sikit lagi. Lepas tu kita terus dengan surah yang baru. Maksudnya minggu depan kita akan habiskan ayat nombor 17, 18, 19 dengan surah baru. Surah baru tu nanti kita akan maklumkan surah pendek, surah yang mana. Ya, InsyaAllah nanti saya bincang dengan Zandra macam mana untuk surah pendek tersebut. Tapi pada minggu depan juga kita kena habiskan beberapa lagi baki ayat. Lepas tu kita nak senaraikan apa tindakan yang perlu kita buat. Sebab dalam nota tu tuan-tuan dapatkan, saya ada letakkan kotak ni. Saya ada letakkan kotak ni, tindakan selepas tadabbur. Dekat nota tu saya kosongkan sebab kita nak isikan pada minggu depan. Okey, lepas tu kita nak cari apa mutiara hikmah daripada Al-Quran yang kita dapat daripada surah Al-Alaq. Okey, tapi maklumat tu kita bincang pada minggu depan. InsyaAllah. Lepas habis kita bincang tentang tindakan selepas tadabbur, maksudnya apa action plan yang kita nak buat, apa tindakan kita nak buat selepas belajar surah Al-Alaq. Lepas tu kita nak buat satu slogan ataupun kita nak buat satu tagline, nak buat beberapa kata-kata hikmah daripada surah Al-Alaq. Habis dua maklumat ni, baru kita akan belajar pengenalan kepada surah yang baru. Jadi nota untuk surah Al-Alaq, saya tak akan beri nota, kita guna yang minggu ni, guna yang petang ni untuk minggu depan. Sebab tu saya dah berikan nota keseluruhan surah Al-Alaq yang kita akan guna pakai semula pada minggu hadapan. Tapi dalam masa yang sama, kalau boleh baca dulu nota yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk surah baru, saya akan berikan nota tersebut pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey. Jadi kita berhenti pada ayat nombor, kita berhenti dulu ke pada ayat nombor 16. Ayat nombor 16 lah. Nanti baru kita masuk ayat nombor 17. Okey. Maksudnya ayat nombor 15 dengan ayat nombor 16 dia dah masuk kepada tajuk ni. Ni, tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan ada notakan tajuk ancaman keras. Kalau ancaman dalam bentuk lembut, ancaman ni Allah Ta'ala melaranglah Abu Jahal daripada larang Nabi untuk solat. Kan, tetapi ancaman tu masih dalam bentuk lunak lagi, lembut lagi Allah tegur. Tapi mula ayat nombor 15, 16, 17, 18, dia dalam bentuk ancaman keras. Macam mana kita tahu ancaman keras? Di antaranya Allah menggunakan perkataan kalla. Lepas tu Allah Ta'ala ugut nak tarik umbun-umbun Abu Jahal dengan keras. Lepas tu nanti pada ayat berikutnya Allah ugut dengan malaikat azab. Jadi nanti tuan-tuan baca dulu ayat nombor 17.
membawa erti apa? Ayat 17 ni Allah mencabar. Allah mencabar Abu Jahal untuk dia bawa geng-geng dia. Abu Jahal ni ada geng-geng dia juga. Dia ada gangster dia. Okey, Allah cabar dia. Nabi Muhammad dia tak ada geng. Geng dia siapa? Allah lah. Tapi nanti kita tengok siapa geng Nabi Muhammad yang akan lawan dengan geng Abu Jahal. Allah Ta'ala cabar pada ayat 17. Falyad'u nadiyah. Biarlah Muhammad. Kalau dia nak panggil geng-geng dia, nak panggil geng dia, Allah kata, tak apa. Persilakan, kata Allah. Maknanya keras tau. Ayat ni keras. Ayat ni Allah mencabar. Tak apa, Allah Ta'ala kata, nanti Nabi Muhammad pun Allah akan panggil siapa yang akan sokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu siapakah yang akan menjadi kumpulan yang akan tolong Nabi Muhammad lawan dengan kumpulan Abu Jahal? Sekiranya Abu Jahal nak bawa geng dia, kita kena baca pada ayat nombor 18 dan ayat nombor 19. Kita nak tengok adakah Abu Jahal ni dia percaya ataupun tidak untuk dia memijak leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi belum habis lagi pengajaran dia. Seolah-olah kan nanti waktu kita masuk pengajaran, sebenarnya surah Al-Alaq dia menjadi satu surah untuk ugut siapa-siapa. Kalau siapa-siapa dekat dunia ni, kalau dia ugut mana-mana manusia yang nak menyampaikan dakwah, mana-mana manusia yang nak menangkan agama Allah, kita boleh bacakan dia surah Al-Alaq. Kita boleh bacakan bermula daripada ayat yang kita baca tadi itu sampailah pada ayat nombor 18. Kita boleh gunakan surah Al-Alaq. Okey, jelas ya? Okey. Jadi saya buka dulu terlebih dahulu kepada persoalan, pertanyaan jika ada. Ada tak setakat ni soalan nak tanya pada ayat yang telah kita lalui tadi? Ada pertanyaan, persoalan dari tuan-tuan dan puan-puan? Ada? Jelas? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimus salihat. Mohon maaf ya, memang tak sempat untuk saya habiskan pada petang ni. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada minggu depan. Dan yang paling penting, pada tindakan tu paling penting sekali. Apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan setelah kita faham surah Al-Alaq ini, insyaAllah. Okey. Ada soalan memang tak ada ya? Okey. Kalau tak ada, mungkin kita boleh berhentilah di sini sebab kalau nak bincang ayat 17 ni dia panjang sikit. Saya memerlukan lebih kurang lebih daripada 5 minit juga ni ayat ni. Sebab tu saya kena berhenti. Sebab nanti kalau saya dah masuk ayat ni, tergantung pula kalau saya berhenti. Tapi ayat 17 ni mudah je. Kita tulis dekat nota tu, ini adalah satu ugutan dalam masa sama cabaran Allah mencabar. Cabaran kepada Abu Jahal untuk bawa geng-geng dia. Apa itu Nadiyah? InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya berhentilah di sini. Ya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.